kebocoran di depan surau Nurul Iman tu, panggillah Air Selangor datang meeting. Apa masalahnya kan? Sebab kerap sangat bocor di jalan besar yang kita buat itu kan. Itulah kita harapkan sangat kali ni, lepas ni tak adalah macam jalan besar tu yang laluan besar, laluan utama Padang Jawa ni, Jalan Mak Raji tu tak adalah bocor macam yang dulu-dulu tu. Air dan makhluk bumi berpisah tiada. Sumber alam semula jadi ini amat diperlukan dalam menjamin kesinambungan kehidupan. Di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sahaja terdapat 9.1 juta pengguna bergantung hidup kepadanya. Sumber air di Selangor terdiri daripada sungai dan empangan dan kemudiannya dirawat di loji rawatan air. Air ini kemudian disalurkan kepada pengguna melalui jajaran paip yang disediakan oleh Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd, lebih dikenali sebagai Air Selangor. Namun bagi kawasan dan kampung-kampung yang telah lama wujud, kebanyakan paip ini adalah paip lama yang telah usang dan berusia lebih 50 tahun. Sejak 2016 hingga kini, Air Selangor giat menukar paip lama bagi mengurangkan kes paip pecah dan bocor bagi menjamin bekalan air yang berterusan kepada pengguna. Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat semua? Okay, hari ini kita ada sedikit buat briefing lah berkenaan penggantian paip pakej 54. So, saya harap tuan-tuan bersedialah untuk menjalankan kerja-kerja mematuhi segala keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. PPE sentiasa hendaklah dipakai seperti topi, kasut dan vest. Sekiranya ada masalah, sila berhubung dengan saya ataupun pegawai yang berkaitan Air Selangor. Baik, saya serahkan kepada pengurus projek, Cik Faisal. Okey, terima kasih Cik Andi. Seperti mana yang Cik Andi maklumkan sebentar tadi, kita kena patuh sepenuhnya terhadap keperluan keselamatan di tapak. Kita seperti yang Cik Andi maklumkan, trafik sini sangat sibuk. So kita pastikan flagman, signalman semua berada di tapak sepanjang masa dengan mengawal lalu lintas. Benda ni tidak boleh dimain kerana ia melibatkan keselamatan awam, keselamatan penduduk. Kita tak nak ada sebarang aduan. So harap kita laksanakan kerja-kerja ni dengan sebaiknya. Pihak kami ambil maklum daripada penerangan pada Cik Andi dan Cik Pedro. Jadi kita akan patuhilah segala-gala yang diberitahu dan penambah kebaikan kalaulah ada kekurangan apa semua. Program penggantian paip kali ini dilaksanakan di Kampung Padang Jawa, daerah Petaling. Sebuah kampung tradisional yang terletak di antara Bandar Kelang dan Bandar Shah Alam. Pemilihan lokasi projek mengikut keutamaan kawasan yang sering merekodkan kes paip pecah dan bocor yang tinggi. Bahan paip lama adalah dari jenis simen asbestos. Disebabkan ianya telah melebihi jangka hayatnya, kekuatan paip merosot, rapuh dan mudah pecah serta bocor. Kerja-kerja penggantian paip lama ini melibatkan beberapa proses. Pertama, kita kena lantik jurutera perunding untuk kita reka bentuk jajaran paip baru. Daripada data tu datangnya daripada juruukur yang kita lantik. Selepas reka bentuk siap, kita akan kemukakan permohonan permit korekan kepada pihak berkuasa jalan yang terlibat. Selepas permohonan permit selesai, permit dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan, barulah kita boleh laksanakan kerja-kerja di tapak. Kerja-kerja ini melibatkan, selepas kita beri penerangan kepada penduduk, kita akan mulakan kerja-kerja korekan di tapak yang mana ia melibatkan kerja-kerja pemotongan jalan, korekan, pemasangan paip, kambusan semula paip, kita pasang pipe fittings, hydrant, meter stand dan seterusnya. Proses-proses ini melibatkan beberapa proses yang agak rumit dan panjang. Bagi kelancaran program penggantian paip di kampung ini, Pegawai Air Selangor yang berpengalaman lebih 15 tahun, Muhammad Faisul Mat Buang daripada Jabatan Perancangan dan Kerja-Kerja Kapital Air Selangor,
sering berurusan dengan Haji Abdul Halim Hassan, Ketua Kampung Padang Jawa, daerah Petaling. Ni kerja-kerja ni di bawah Air Selangor, yang mana keseluruhan Kampung Padang Jawa Petaling ni kita akan tukar paip lama kepada paip baru tu. So kita akan bermula daripada jalan Padang, persimpangan jalan Padang Jawa sepanjang Padang Jalan Mat Raji, dan kita pusing balik. Maknanya nanti Air Selangor yang ni jalan Mat Raji yang belah sini kanan dulu. Betul. Lepas tu baru yang belah sana punya. Pusing dan baru ke kanan. Maksudnya kita akan start kiri. Maknanya yang ini untuk belah sini jalan Bilawan dulu. Sana untuk jalan Tegas. Betul. Saiz yang kita akan tukar, yang akan pasang baru adalah saiz 250 kiri dan kanan. Okey. So selepas kita laksanakan penggantian paip ni, insya-Allah tekanan di kawasan ni akan bertambah dan kejadian paip pecah bocor pun insya-Allah kita akan dapat selesaikan. Kita akan laksanakan dalam jangka masa 6 bulan sekurang-kurangnya. So dalam waktu tersebut kita mengharapkanlah bantuan daripada Datuk Ketua untuk mewar-warkan kepada penduduk untuk bersama-sama kamilah bantu apa yang kita boleh percepatkan bagi kami punya penyiapan projek. Kampung ni memang memang kecil, hendaknya waktu-waktu maghrib selalu orang mengeluh lah macam mana kita nak settlekan masalah ni. Tapi alhamdulillah lah, selepas ada satu kebocoran di depan surau Nurul Iman tu, panggillah Air Selangor datang meeting apa ke masalahnya kan. Sebab kerap sangat bocor di jalan besar yang kita buat di teri tu kan. Lepas tu dia dapat detect, rupanya paip tu dah lama sangat. Sebelum kita laksanakan kerja-kerja penggantian paip bagi sesuatu kawasan, kita akan membuat sesi penerangan kepada ketua penduduk, ketua kampung dan juga wakil-wakil penduduk yang lain. Daripada sesi terbual, kita akan buat engagement lah dengan penduduk. So sekiranya ada apa-apa aduan, ketidakpuashatian terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan, kita akan terus berjumpa dengan penduduk tersebut lah untuk berdasarkan apa jua aduan yang mereka kemukakan. Menurut pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor, Insinyur Abbas Abdullah, pelaksanaan program penggantian paip di Kampung Padang Jawa memakan belanja sebanyak RM6 juta melibatkan kerja-kerja di Jalan Mat Raji sepanjang 5.3 km dan Jalan Kampung Jawa sepanjang 400 meter. Sehingga kini, akhir September 2023, Air Selangor mengendali jajaran paip sepanjang 30,600 km, iaitu bersamaan dengan perjalanan kita daripada Kuala Lumpur ke New York pergi dan balik. Dan daripada 30,600 km paip jajaran, 6,000 km paip yang telah kita kenal pasti sebagai paip usang. Menerusi penggantian paip air sejak 2016, Air Selangor telah pun menggantikan sepanjang 670 km di lokasi-lokasi kritikal ataupun hotspot yang telah dikenal pasti. Ini bersamaan 10% daripada angka 6,000 km paip usang yang telah dikenal pasti. Berdasarkan statistik, 55% paip pecah adalah disebabkan paip usang. Paip baharu yang akan digantikan adalah daripada jenis ductile iron yang lebih lasak dan jangka hayat yang lebih lama. Program ini penting, terutama sekali bagi mengurangkan kekerapan paip pecah yang mengakibatkan gangguan bekalan air pada para pengguna. Kedua, program ini juga penting bagi kita mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil ataupun non-revenue water. Dan yang ketiga, setelah paip-paip ini telah ditukar, dia akan memberi perkhidmatan yang baik pada pengguna dari segi tekanan bekalan air dan juga kemampanan bekalan air kepada para pengguna. Antara yang selalunya mencabar adalah apabila kita laksanakan projek di kawasan pusat bandar Kuala Lumpur. Manakala semua orang tahu pusat bandar Kuala Lumpur ni tidak pernah sunyi daripada kesibukan siang ataupun malam, pasal kita akan menghadapi penduduk yang bermacam-macam kerenah lah daripada siang ataupun malam. Walaupun program penggantian paip ini amat penting, tetapi tidak semua rakyat Malaysia memahaminya serta tahu proses terbabit kerana kurang informasi mengenainya. Ini menyebabkan sering timbul tanda tanya di kalangan pengguna. Kenapa ada sahaja kerja-kerja korek dan kambus di tepi jalan baik siang mahupun malam sehingga menjejaskan pergerakan lalu lintas?
apabila kru Majalah 3 diberi peluang mengikuti program penggantian paip ini, barulah persoalan terjawab. Isu ini juga menjadi cabaran buat kontraktor seliaan Faisul. Kebiasaannya dalam bagi kawasan-kawasan yang kurang sibuk, kita akan melaksanakan kerja-kerja penggantian paip pada waktu siang. Tetapi apabila kawasan itu terlampau sibuk dengan sesak dan sukar kita nak alihkan aliran trafik, kita tiada pilihan untuk laksanakan kerja tersebut pada waktu malam. Antara yang selalunya mencabar adalah apabila kita laksanakan projek di kawasan pusat bandar Kuala Lumpur. Manakala semua orang tahu pusat bandar Kuala Lumpur ni tidak pernah sunyi daripada kesibukan siang ataupun malam, pasal kita akan menghadapi penduduk yang bermacam-macam kerenah lah daripada siang ataupun malam. Selain daripada itu, apabila kita laksanakan kerja-kerja di jalan utama, kebanyakannya kita akan menghadapi kesusahan seperti kita akan jumpa kabel-kabel lama, utility sedia ada yang akan mengganggu jajaran paip baru tersebut. Meskipun berhadapan dengan pelbagai rintangan, termasuk fasa endemik COVID-19 pada April hingga pelarasan tarif air untuk pengguna bukan domestik dan kategori khas pada Ogos tahun 2022. Program penggantian paip telah berjaya menurunkan kadar paip pecah kepada satu angka yang baik, iaitu 5.35 kes paip pecah berbanding penanda aras antarabangsa, iaitu 13 kes bagi setiap 100 kilometer. Proses penggantian paip ini melibatkan beberapa peringkat yang mana kita kena laksanakan pemasangan paip sampai ke penghujung. Selepas itu kita kena uji, pastikan tiada kebocoran kepada paip baru. Apabila telah paip itu siap lulus diuji, barulah kita kena korek semula untuk kita pasang paip komunikasi ke meter air pengguna. Proses ini akan melibatkan korekan semula dan kambur semula. Air Selangor memperuntuk perbelanjaan modal atau CAPEX sebanyak RM35 bilion dalam pelan perniagaannya pada tempoh 30 tahun, sekaligus memastikan khidmat terbaik menerusi 34 loji rawatan air. Turut disediakan peruntukan sebanyak RM150 juta setiap tahun untuk program penggantian paip. Segala usaha yang dilakukan ini bagi merealisasikan visi 2030 Air Selangor menjadi penyedia perkhidmatan air terkemuka di Asia. Air Selangor terus komited dan tetap komited dalam membuat pelaburan dalam program-program penggantian aset, penambahbaikan aset dan juga penukaran-penukaran aset. Ini bukan sahaja hanya untuk paip-paip usang, tetapi Air Selangor juga telah pun membina loji-loji baru seperti yang telah kita lancarkan pada awal tahun ini. Ini termasuklah skim bekalan air rasau yang akan meningkatkan reserve margin untuk Selangor dan wilayah Pertuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Peningkatan reserve margin ini penting bagi memastikan kemampanan bekalan air kepada para pengguna. Di samping itu juga, Air Selangor juga agresif dan juga dalam melaksanakan mengurangkan kadar non-revenue water yang kini berada pada tahap 28% ke satu angka yang ekonomi. Dan kita berusaha untuk mengurangkan kadar non-revenue water pada tahun 2030 pada kadar 23.5%. Faisul menyatakan proses kerja bagi pelaksanaan projek penggantian paip di sesuatu lokasi akan memakan masa beberapa bulan. Besar harapannya dan kontraktor seliaannya agar penduduk yang terlibat dapat bersabar dan memberi kerjasama agar hasrat mereka dalam menyediakan bekalan air yang berkualiti kepada penduduk dapat dipermudahkan. Bahkan usaha ini dapat mengelakkan kehilangan banyak air tidak terhasil akibat kebocoran yang berlaku. Penggantian paip ini akan dilaksanakan di lebih kawasan di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur.
Saya mengharapkan agar penduduk faham dengan situasi serta kepentingan terhadap projek yang akan kami laksanakan ini. Dan harap penduduk akan bersabar apabila kerja-kerja ini dilaksanakan di tapak kelak. Dalam apa jua kerjaya yang berkaitan perkhidmatan, detik yang paling menggembirakan seseorang yang menceburinya saat pengguna dapat menikmati perkhidmatan mereka. Begitu juga dengan Faisal, kontraktor di bawah seliaannya. Antara kepuasan yang saya terima selepas kerja-kerja disiapkan adalah apabila pengguna dapat menikmati air daripada paip baru dengan tekanan yang lebih baik, dengan kualiti air yang lebih baik. Dan tiada lagi kes-kes kebocoran yang akan berlaku di kawasan tersebut. Bagi Ketua Kampung Padang Jawa Petaling, Haji Abdul Halim Hassan, walaupun baru saja 2 tahun berkhidmat di kampung ini, kerjasama dengan Air Selangor adalah khidmat masyarakat kedua terbesarnya selepas menguruskan banjir besar sewaktu beliau baru menyandang jawatan berkenaan. Assalamualaikum, Tok. Apa khabar, Tok? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya, Lama tak jumpa sangat. Itulah. Lama betul tak jumpa, Tok. So, macam mana, Tok, dengan kualiti tekanan air yang diterima oleh penduduk? Okey, selalunya waktu maghrib tu orang balik kerja, balik sekolah, orang mandi, semua orang nak gunakan bilik air. Selalunya air memang kecil kan kat sini. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Daripada Air Selangor, saya rasa ucapkan terima kasih daripada Tok dan juga penduduk kampung atas kerjasama yang diberikan. Harap kerjasama ni kita akan teruskan di masa akan datang lah, Tok. Siapa yang tak perlukan air kan? Memang penting sangat air. Api kita boleh ni lagi kan, elektrik kan. Air tak boleh. Memang mesti kena. Itulah kita harapkan sangat kali ni, lepas ni tak adalah macam jalan besar tu, yang laluan besar, laluan utama Padang Jawa ni, Jalan Mak Raji tu, tak adalah bocor macam yang dulu-dulu tu. Macam seminggu sekali. Air adalah anugerah Tuhan yang sangat bernilai kepada seluruh hidupan di muka bumi ini. Manusia mungkin masih boleh hidup dengan selesa selama beberapa hari tanpa teknologi moden. Tetapi tanpa air, alam menjadi gersang. Usaha Air Selangor memastikan bekalan berkualiti kepada penggunanya sudah tentu dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan.